Mak Tanjung tinggal bersama Merlu dan Pekan di kaki bukit berapi. Sejak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung menjadi muram dan pendiam. Dia asyik bersedih hati. Kerjanya mencari akar kayu untuk dibuat ubat juga diabaikan. Pada suatu hari, Mak Tanjung ingin memakan telur ikan tembakul. Dia pun pergi ke sungai untuk menangguknya. Bukan main suka hati Mak Tanjung apabila dapat menangguk seekor ikan tembakul. Wah, akhirnya aku dapat juga ikan tembakul ini. Sudah lama aku ingin telurnya. Sampai di rumah, Mak Tanjung terus menyiang ikan itu. Dia pun memberikan kepada Melur untuk digulai. Oh, Melur, tolong masakkan ikan dan telur tembakul ini. Emak ingin makan telurnya. Dan Mak Tanjung keluar untuk mencari akar kayu. Selepas siap memasak gulai itu, Melur pun mengasingkan separuh telur ikan tembakul, diletaknya di atas bara. Selepas itu, Pekan ke dapur lalu berkata, tetapi Pekan sangat degil. Dia menjerit-jerit mahu makan. Melur berasa serba salah. Melur tidak sampai hati lalu membenarkan Pekan makan. Pekan berasa sangat gembira. Sungguh sedap telur ikan tembakul ini. Kakak, Pekan mau telur ikan tembakul lagi. Pekan masih lapar. Tanpa menunggu jawapan dari kakaknya, Pekan terus mengambil telur ikan tembakul di dalam pinggan yang disimpan untuk emaknya. Tidak lama kemudian, Mak Tanjung pulang, dia mahu makan. Melur, oh Melur, Mak sudah pulang. Ya, Mak. Melur di sini. Melur, mana telur tembakulku? Emak ingin memakannya. Sudah lama emak teringin telur ikan itu. Maaf, Mak. Sudah habis, Mak. Pekan makan kesemuanya. Sampai hati kamu berdua. Emak dah kata, pasal untuk emak. Sedih hati emak. Kamu berdua sudah lupakan emak. Sedih benar hatinya. Anak-anak sampai lupa kepadanya. Mak Tanjung merajuk lalu pergi ke dalam hutan. Di hutan ada batu belah. Batu itu berpuaka. Kalau dia lapar, ia akan terbelah. Kalau sudah dapat mangsa, ia akan bertangkup. Mak Tanjung melangkah laju ke arah batu berpuaka itu. Melur dan Pekan mengejar dari belakang. Kedua-dua orang anaknya itu berteriak sambil menangis. Melur dan Pekan mahu ibu mereka pulang. Batu belah itu bersuara dengan begitu ngeri sekali. Emak tidak mahu mendengarnya lagi. Emak begitu kecewa dengan kamu berdua. Keinginan emak telur tembakul. Kamu berdua tidak peduli. Pekan tidak sengaja. Melur dan Pekan terus mengejar emaknya. Mak Tanjung terus berlari menuju ke arah batu berpuaka itu. Dia langsung tidak menghiraukan anak-anaknya. Makanlah aku. Tenanglah aku. Melur dan Pekan pun berlari secepatnya. Namun apabila sampai di batu berpuaka itu, ia sudah bertangkup. Bayangan ibu mereka sudah tiada. Melur terus memeluk adiknya. Mereka sudah kehilangan emaknya. Mak Tanjung telah dimakan batu berpuaka itu. Kini mereka tinggal sehelai sepinggan. Esok paginya, Nenek Kebayan terjumpa Melur dan Pekan yang masih tertidur. Nak. Oh, Nak. Bangun, Nak. Hari sudah siang.
Nenek? Nenek ni siapa? Jangan takut. Nenek orang baik. Kenapa kamu berdua tidur di sini? Dan di mana mak kamu? Mak sudah tiada. Mak ditelan batu berpakai itu. Kami tinggal sehelai sepinggang. Tidak mengapa, nak. Tinggallah bersama nenek. Nenek juga tinggal bersendirian. Sejak hari itu, Melur dan Pekan tinggal bersama nenek Kebayan. Melur berjanji pada suatu hari nanti, dia mesti hapuskan batu belah yang berpuaka itu. Dia dan adiknya terlalu rawan kerana ibu mereka mati di situ. Masa pun terus berlalu. Beberapa tahun selepas itu, Melur menjadi gadis yang rupawan. Parasnya yang cantik dan menawan. Pekan pula gagah dan tampan. Pada suatu hari, Raja Indra Sakti mengadakan tamasya menyambung ayam. Diam-diam, Pekan membawa ayamnya Jalak ke tamasya itu. Pekan tidak memberitahu Melur atau nenek Kebayan. Hai orang muda, apa yang hendak kamu pertaruhkan dalam aktiviti menyambung ayam ini? Jika Patik kalah, Patik akan bekerja untuk tuanku. Tapi jika Patik menang, Patik mau hadiah sepasang pakaian. Baginda tersenyum tanda setuju. Pegawai, Better mahu kamu mempersilakan kedatangan orang muda itu untuk menyambung ayam bersama Better. Ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Patik menjunjung titah tuanku. Pengawal pun bergerak ke arah Pekan untuk menjemput Pekan. Patik menurut titah tuanku, bagi mempersilakan tuan hamba untuk menyempurnakan tamasya ini. Silakan tuan hamba. Baiklah. Jalak pun bersabunglah dengan ayam raja. Tidak diduga Jalak menang apabila tajinya mencederakan ayam raja. Pekan gembira, dia akan mendapat hadiah dari Raja Indra Sakti. Tiba-tiba kakaknya Melur merah kerana marah. Jangan kau berani mengambil hadiah itu. Selepas ayam itu sedia oleh taji si Jalak. Raja Indra Sakti mendengar kata-kata Melur itu. Baginda melihat wajah Melur yang cantik Better rupawan. mahu kamu menghantar rombongan meminang gadis rupawan itu. Better telah jatuh hati kepadanya. Ampun tuanku, Patik menjunjung titah tuanku. Ampun tuanku, Patik juga menjunjung Setelah titah itu, tuanku. dayang-dayang itu pun bergerak keluar untuk menyediakan peralatan yang diperintahkan Raja Indra Sakti. Petang itu, satu rombongan dari istana datang ke rumah nenek. Mereka membawa cincin pinangan Wahai daripada nenek yang raja. kami hormati, kami datang membawa hajat. Ya nenek, sungguh besar hajat kami untuk disampaikan kepada nenek. Dayang-dayang itu pun tersenyum. Mereka begitu gembira raja mereka meminati gadis rupawan itu. Kalau boleh ditanya, apakah hajat yang besar itu? Hamba datang membawa rombongan dari istana untuk gadis rupawan di dalam rumah ini. Rombongan dari istana? Siapakah gerangan yang menghantar rombongan dari istana itu? Ya nenek, rombongan dari istana. Rombongan ini dihantar oleh Raja Indra Sakti dan diwakilkan kepada kami. Kalau begitu, tidaklah nenek menolaknya. Nenek berbesar hati menerima pinangan Raja Indra Sakti. Melur menerima pinangan baginda Raja Indra Sakti. 7 hari sebelum hari perkahwinan antara Melur dengan baginda Raja,
Satu rombongan pergi ke Bukit Berapit. Mereka membawa peluru dan meriam. Mereka membedil batu belah. Adinda, Kanda juga sudah menghantar rombongan orang kita untuk membedil batu belah yang puaka itu di hutan. Terima kasih, Kanda. Adinda sudah rawan dengan batu belah itu. Pada hari itu juga, Baginda mengumumkan Pada hari ini tamasya juga Beta menyambung ingin ayam mengumumkan mesti bahawa dihentikan. tamasya menyambung ayam diberhentikan dan tidak akan lagi diadakan di kampung kita ini. Semenjak hari itu, batu belah tidak mengaum lagi. Sejak tamasya itu dihentikan dan gelanggang sabung ayam pun tinggal lenggang dan tiada seorang pun berani menjejaki gelanggang itu. Raja Indra Sakti dan Melur hidup dalam keadaan aman dan bahagia ditemani dayang-dayang mereka. Kehidupan di kampung juga sudah semakin tenang tanpa ngomong batu belah berpangkat itu. Pekan dan nenek juga hidup bersama Raja Indra Sakti dan Melur. Cara keseluruhannya, pengajaran yang dapat diambil daripada cerita batu belah batu bertangkut ialah anak yang baik haruslah mendahulukan ibu terlebih dahulu dalam segala hal. Ini kerana syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sebagaimana dapat kita lihat sikap pekan yang memakan telur ikan tembakau sehingga habis tanpa mengingati ibunya yang bersusah payah mencari telur itu lantaran terlalu lama mengidamkannya. Hal ini menyebabkan ibu mereka berkecil hati dengan sikap mementingkan diri sendiri pekan. Namun begitu, pengajaran lain yang boleh diambil ialah seorang ibu tidak boleh terlalu mengikut perasaan dalam bertindak. Ini kerana anak-anak seharusnya dididik dengan betul. Sebagaimana pepatah mengatakan, anak itu ibarat kain putih, maka ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya. Dengan ini, seorang ibu haruslah bertindak rasional dan memaafkan kesalahan anak-anak yang masih kecil.